Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan saya dalam HE Journey channel ni. Okay, seperti yang saya maklumkan sebelum ni, saya akan buat segmen video ni adalah di dalam segmen room lah. Okay, so dalam segmen video kali ni saya akan ceritakan 3 kisah yang mungkin agak seram. Tanpa kita buang masa lagi, ini cerita nombor 1. Okey, cerita nombor 1 ni adalah kisah saya sendiri, di mana pada waktu ni saya masih belajar, dan pada waktu tu saya bersekolah di sekolah asrama. Terjadi histeria besar-besaran di sekolah. Okey, pada waktu tu program sekolah mengadakan satu program di mana unit beruniform ni ada satu macam pertandingan lah, pertandingan kawat kaki. Okey, jadi nak dipendekkan cerita, berlangsunglah hari perkemahan tersebut selama 3 hari. Setiap unit uniform ni diorang akan berlatih lah, dia akan berlatih kawat. Saya dan juga unit uniform saya berlatih jugalah seperti biasa. Dan pada waktu tu tak ada benda yang pelik berlaku sehinggalah hampir pukul 6.30 petang, hampir senja waktu tu, kita orang terdengar bunyi orang jerit ramai-ramai. Dan kita orang macam pelik lah kan, siapa yang jerit tu. So bila kita orang cari, rupanya jeritan tu datang daripada unit uniform kadet polis. So bila kita orang tengok, salah seorang ahli kadet polis tersebut pingsan. Dan pada waktu tu kami menyangkakan dia adalah pingsan biasa. Ahli kadet polis ni angkatlah budak perempuan yang pingsan ni masuk ke dewan. Waktu tu saya pun tak pasti apa yang jadi kat dalam dewan tu. Pada waktu malam selepas maghrib, ada 2 orang perempuan menjerit dengan tiba-tiba. Kita orang yang kat luar ni memang terkejut lah kan, sebab dengar jeritan tu. Kemudian lepas 2 orang tu menjerit, disambung lagi dengan beberapa orang budak perempuan. Ketika tu suasana memang jadi macam riuh lah kan, lah sorang-sorang pula kan, menjerit-jerit kan, kenapa ni. Dan pada waktu tu ada seorang ustaz yang datang. Okay, dia tengokkan budak tu. Okay. Pada waktu tu memang semua budak lelaki ni tak dibenarkanlah ke dewan kan, sebab budak perempuan tu mungkin dah tak pakai tudung ke apa. Tapi waktu tu saya ni boleh dikatakan agak nakal. Jadi dekat dewan tu, pintu dia ditutup dengan surat khabar tau. Cuma dekat pintu tu dia ada part yang surat khabar tu tak melekat. Saya pun tengok apa yang terjadi. Saya nampak seorang perempuan yang lengkap beruniform, bukan beruniform lah, t-shirt kadet polis, duduk, tetapi dalam keadaan yang serabat, dengan keadaan rambut dia yang panjang dan kuku dia panjang. So bila kita orang tanya dekat ustaz, rupa-rupanya waktu latihan kawat kaki tersebut, salah seorang daripada ahli kadet polis ni ada macam orang kata peleset dihinggap, dan budak perempuan ni dia pukul dan dia terus pijak. Wallahualam lah, kalau orang dulu kata peleset tu ada yang numpang, wallah saya pun tak pasti. Ini cerita ni ustaz tu lah yang ceritakan. Waktu dia soal tu, dia benda tu mengatakan memang dia ada dekat peleset tersebut. Jadi dia ikut budak tu sebab budak tu dah bunuh peleset tersebut lah. Ustaz pun merawat dia, dah settle hampir 1.5 jam untuk meredakan keadaan tersebut. Dan ustaz mengumpulkan pelajar-pelajar lelaki. Ustaz cakap, so korang, ustaz nak korang semua lelaki ni jaga, malam ni kita berjaga, dia kata kan. Malam kita berjaga. Setiap uniform akan ada jadual dia, bermula pukul 12 sehingga 6 subuh lah, pukul 6 pagi kan.
Okay, jadi kita orang ni pun bertukar-tukar lah, bertukar-tukar ganti waktu jaga dua uniform. Dan pada waktu tu saya dan 2 orang kawan saya yang berjaga lah, maksudnya yang tak tidur kan. Jadi saya ni pun ajak kawan saya pergi ke tandas. Pada masa tu saya rasa memang orang cakap perutnya bermula-mula lah kan. Dan waktu tu jam tepat menunjukkan pukul 2:30 pagi. Okey, jadi tandas, sebab kita orang tempat perkemahan kita orang ni dekat dengan padang sekolah. Tandas tu memang dekat, cuma tandas adalah di luar pintu dewan, jadi agak tak manis lah kan kalau kita orang nak pergi tandas, sebab tempat perempuan tidur dekat dalam tu kan. Jadi saya mengambil keputusan untuk pergi ke surau. Surau pun tak jauh daripada situ, jadi saya pun pergilah. Saya pergi dengan kawan saya tu. Saya kata tak apalah, dia masuk dalam kan, kalau kau nak pergi toilet juga kau masuklah dalam. Dia cuma cakap dia tak ada cakap okey ke apa, dia cuma cakap saya pun dah selesai dalam toilet, saya keluar. Dan bila saya keluar tu, dia tak ada di luar toilet, kawan saya tu tak ada kat luar toilet. Jadi saya beranggapan dia ni nak mempermain-mainkan saya lah, nak menakut-nakutkan saya kan. Saya pun cari belah kiri pun tak ada, saya toleh belah kanan pun tak ada. Okay, then mungkin saya beranggapan, oh dia dah kena aku ni, mungkin dia dah masuk ke kemah kan. Kemudian saya pun berjalanlah ke kemah. Dan bila saya sampai kemah tu, kawan saya tu tengah tidur. Dan hati saya ni kuat mengatakan untuk toleh ke belakang, ke arah tandas tadi. Dan bila saya toleh sahaja, saya nampak satu susuk tubuh yang berbungkus tepat di hadapan pintu tandas surau tersebut. Okay. Dan histeria tu berlanjutan selama 4 hari, lebih kurang hampir seminggu histeria tu. Tapi apa yang saya nak kongsikan adalah kisah saya, yang mana saya sendiri terkena benda tu. Jadi kalau saya nak kongsikan selama 3 hari punya cerita tu, memang tak habis dapat histeria ni. Okay, so itulah cerita yang pertama, pengalaman saya. Okay, so apa buang masa lagi, kita beralih kepada cerita nombor 2. Okay, cerita nombor 2 ni cerita ni yang saya dapat daripada DM, bukan DM, saya dapat daripada email. Cerita ni daripada Luqman Firdaus. Jadi saya dah baca email tu dan saya cuba untuk olahkan cerita dia. Cerita dia bermula apabila dia baru sahaja bekerja di sebuah sekolah sebagai seorang jaga, sebuah sekolah berasrama, dan dia bekerja sebagai seorang jaga. Hari mula dia bekerja tu, dia dapat shift malam. Okay, dia pun dah sampai pos pengawal. Macam biasalah, kalau kita sendiri pun tahu pos pengawal ni dia tak lari daripada kunci jam apa semua tu. Okay, jadi dia ni pun set lah jam untuk, maksudnya set jam untuk bunyi alarm waktu dia nak pergi kunci jam apa semua. Sementara dia tengah menunggu waktu dia nak kunci jam ni, biasalah dia pasang radio apa semua. Dan tak lama selepas tu, jam yang dia set tu berbunyi. Jadi mana ni kan waktu untuk dia kunci jam lah kan, untuk dia ronda dan kunci jam. Okay, kemudian sebelum dia keluar ke pos, sebelum dia keluar daripada pos pengawal tu, waktu dia nak kunci jam tu, ada sebuah kereta masuk, kereta Saga lama masuk. Okay. Dan dia tengok dalam kereta tu ada 2 orang, seorang lelaki 50-an dan seorang perempuan yang berusia dah 15 macam tu lah, sebab sekolah asrama kan. Okey, jadi dia pun
pergilah dekat kereta tu dan dia tanya, ada apa ya cik, boleh saya bantu? Kemudian lelaki itu hanya melihatnya dan tersenyum sini. Dia bertanya, Luqman ni bertanya lagi sekali, cik kenapa nak hantar anak ke? Lelaki tersebut hanya mendiamkan diri dan menganggukkan kepala. Kemudian Luqman ni pun catatlah nama pakcik tersebut dan nombor plate kenderaan. Okey, jadi lepas dia tulis tu, dia pun okeylah pakcik, pakcik pergilah masuk kan, hantar anak pakcik, saya ni nak kunci jam. Okey, dia pun pergilah. Pakcik tu dah pergi masuk ke dalam, dia pun pergilah ke kawasan sekolah tu, bangunan sekolah tu untuk dia kunci jam. Okey, pada waktu dia tengah sibuk kunci jam tu, terkeluar perkataan astagfirullah daripada mulut dia. Dan waktu tu juga dia tersentak. Baru dia ingat pada waktu tu adalah cuti tahunan, cuti akhir tahun, yakni di mana kalau dah sekolah pun cuti, apatah lagi asrama, bermakna tiada pelajar yang ada di asrama pada waktu ketika itu. Okey, dan kemudian si Luqman ni dah mula rasa curiga lah kan. Dia pun berlari ke pos pengawal dan mengunci pintu pos pengawal tu sambil memasang ruqyah, dan sambil mulut akumat kami membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi tak lama selepas tu dia pun cuba memberanikan diri untuk mengintai daripada jauh kereta tersebut, dan memang tak ada sebiji kereta pun di kawasan asrama tersebut, dan itu yang membuat dia bertambah seram. Okey, dia kembali ke pos pengawal dan dia menunggu pertukaran shift, di mana pertukaran shift pada waktu itu pukul 7:30 pagi. Jadi tak lama kemudian, bila dah dekat 7:30 tu, datanglah seorang lagi jaga, di mana kawan dia yang nak tukar shift tu. Waktu kawan dia tu sampai, dia ceritakan benda tu, dan kawan dia sambil senyum. Kawan dia cakap, oh, dah jumpalah. Ya. Okey, jadi rupa-rupanya bila dia cerita tu, kawan dia menerangkan sebenarnya pakcik dan budak perempuan yang dia nampak pada malam tu meninggal dunia kemalangan betul-betul di hadapan sekolah tersebut, dan kejadian itu dah hampir 6 tahun. So kalau korang jadi seorang jaga dan benda ni jadi, apa korang akan buat? Komen kat bawah. So kita sambung kepada cerita yang ketiga. Okay, cerita yang ketiga ni cerita daripada senior saya. Okay, senior saya waktu bekerja dululah, waktu saya bekerja di Kajang. Nama brother ni Zulhisham, Cik Zulhisham. Jadi office kami ni memang kerap kalilah ada gangguan. Nak dijadikan cerita, pada malam tu dia ni overtime, OT overtime. Jadi waktu tu dia terpaksa siapkan satu kertas kerja ataupun dokumen yang saya tak berapa ingat lah. So dia ni memang jenis cakap kalau dalam office tu pekerja yang saya paling respect lah kan. Jadi memang seorang pekerja yang rajin. Jadi dia ni pun OT, dia menaip. Okay, waktu dia tengah buat kerja ni,
dia terasa seolah-olah macam ada something yang memerhatikan dia di sebelah kiri. Kemudian dia pun menoleh dan tak ada apa-apa di sebelahnya. Kemudian dia sambung buat kerja, dia sambung menaip apa semua. Tiba-tiba mesin photostat yang ada betul-betul di ruangan workstation berbunyi dengan sendirinya. Walhal pada masa tu memang semua peralatan elektrik memang dah dimatikan, tapi dia masih waktu tu berada Syam ni dia masih relax lagi lah kan. Dia sambung lagi buat kerja sebab dia berfikir mungkin itu adalah malfunction untuk, ya maksudnya ada something wrong lah, mungkin arus elektrik termasuk ke. Dia berfikir positif sajalah pada waktu tu. Ya, kemudian dia sambung menaip dan tiba-tiba dia perasan dekat depan dia ni adalah bilik office. Depan dia ni adalah bilik bos. Jadi bilik bos ni just pintu sahaja yang kayu, yang lain semua kaca. So korang boleh bayangkanlah, kita boleh nampak kat dalam bilik ni agak transparent kan. Dia kata waktu dia tengah menaip ni, dia nampak seperti seseorang tengah meletakkan tangan dan muka benar-benar di cermin hadapan dia. Okay, dan pada waktu tu memang dia kata dia dah tak boleh tahan. Dia terus kemas dan dia terus berlari keluar untuk tutup office tersebut. So macam itulah yang saya dapat lah cerita daripada Encik Zulisham. So itu saja 3 cerita untuk video yang kali ini, dan insya-Allah pada video akan datang saya akan cari lagi 3 cerita yang saya akan sampaikan, sama ada cerita tu daripada DM, IG ataupun email. So korang boleh, yang mana ada pengalaman ataupun story-story yang nak saya sampaikan, nak saya ceritakan macam ni, korang boleh tulis kat bawah lah. Korang boleh emailkan dekat email yang saya sertakan kat bawah ni, dengan IG boleh DM. Okay, jadi itulah 3 video untuk hari ni. So mana yang belum subscribe channel saya, boleh subscribe, like dan share video ni kalau korang suka. Kemudian kalau ada siapa-siapa yang telah macam saya cakap ada cadangan ke apa ke, korang nak komen ke, korang komen je kat bawah ni. Saya okey, saya jenis boleh terima, jangan risau, tak ada masalah. Baik ke buruk ke komen tu saya akan terima. Jadi semua itu sajalah pada video kali ini. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.